Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada hari ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah mingguan kita menggunakan kitab Penziarah Kubur Bukan Penyembah Kubur yang disusun oleh Al-Fadhil Kiai Ma'ruf Khazin hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, kita sampai ke muka surat 57 iaitu Syekh Wahabi datang membawa hidayah. Ini dakwaan yang dibuat oleh tokoh Wahabi membayangkan seolah-olah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada kebangkitan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab iaitu pengasas gerakan Wahabi, maka umat Islam ini dibayangkan berada di dalam kesesatan, berada di dalam kesyirikan bahkan dan majoriti umat Islam sebelum daripada kebangkitan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap sebagai musyrikun, majoriti dianggap sebagai musyrikun. Cuba lihat apa kata Syekh Ibn Baz berkaitan tentang isu ini. Kata beliau, falamma jaa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi nisfi tsani min al-qarni tsani asyra ay qabla ma yazidu an mi'atai sanatin da'a ila Allahi wa arsyada nasa. Apabila datang, maknanya bangkit Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni dengan propaganda dan dakwah beliau pada pertengahan yang kedua daripada kurun yang ke-12, makna kurun yang ke-12 Hijriyah bukannya Masihi kalau Masihi dalam kurun yang ke-18, iaitu kata Syekh bin Baz sebelum daripada lebih kurang 200 tahun yang lalu lebih 200 tahun yang lalu dia ni berdakwah menyeru orang kepada Allah dan memberi bimbingan kepada manusia. Fa'adahu katsirun minal ulama'il jahalati wa ahlil hawa. Lalu beliau ditentang oleh ramai daripada kalangan para ulama yang jahil. Tengok macam mana dia punya statement. Punya dia ta'assub kepada Syekh Muhammad Abdul Wahhab ni, padahal dia tahu ramai ulama pada ketika itu menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tetapi dia kata ulama jahil. Ulama tapi jahil. Yang tak jahil hanya Syekh Abdul Wahhab je lah. Wa ahlil hawa. Dan siapa yang menentang Syekh Abdul Wahhab ni dianggap sebagai pengikut hawa nafsu. Lakinna Allah ayyadahu bi ulama'il haqqi wa bi ali Sa'udin. Jadi dia kata akan tetapi Allah telah membantu Syekh Abdul Wahhab ini dengan ulama-ulama yang benar. Mana ada ulama yang benar yang sokong beliau. Yang sokong beliau tu adalah orang-orang jahil. Yang kemudian diangkat pada posisi ulama, sebahagian daripada mereka itu sudah terpengaruh dengan beliau walaupun ada ilmu, tetapi asalnya yang terpengaruh dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab ni orang-orang jahil.
yang ulama-ulama menentang beliau. Dan juga dengan Ali Sa'ud, mana keluarga Sa'ud. Kita tahu pada masa itu uh, apa tu, Muhammad Sa'ud ni, dia Muhammad bin Abdul Wahab, dia membawa ideologi agama. Sedangkan Muhammad Sa'ud dia membawa wawasan politik untuk mendapatkan kuasa. Dia ni ahli politik, jadi dia bergabung. Fada'a ilallah, lalu dia berdakwah menyeru kepada Allah, kata dia lah. Wa arsyadan nasa ila tauhidillah, dan dia membimbing manusia kepada bertauhid kepada Allah. Jadi seolah-olah macam dia ni nabi barulah. Sebab yang ada pada zaman itu seolahnya tidak bertauhid. Kalau tidak kerana beliau yang bangkit, kiranya orang lain dalam kesyirikan. Jadi beliau seakan-akan nabi baru yang mengembalikan manusia kepada tauhid. Padahal Nabi SAW sendiri telah memberi jaminan, inilah akhsha alaikum an tusyriku ba'di. Sesungguhnya aku tidak takut, tidak bimbang bahawa kamu itu nanti selepas kewafatan aku, pakat-pakat menjadi syirik, aku tidak bimbang. Akan tetapi yang aku bimbang adalah dunia. Nanti kamu berebut dunia dan nanti kamu akan binasa. Berbunuh-bunuhan kerana dunia, bukan kerana menjadi syirik. Tapi kata golongan Wahabi, kononnya mereka ikut sunnah Nabi, tetapi mereka menentang sunnah Nabi SAW. Nabi sendiri tidak sudah memberi jaminan bahawa umat tidak akan ramai-ramai menjadi syirik. Tiba-tiba golongan ini menganggap majoriti umat Nabi Muhammad SAW telah menjadi syirik. Yang mengembalikan mereka kepada tauhid adalah pengasas gerakan Wahabi, kata mereka, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa bayyana lahum, dan Syekh Abdul Wahab lah yang menerangkan kepada umat Islam, anna ibadatal jinni wal ahjari wal awliya'i was salihina wa ghairihim syirkun min amalil jahiliyati. Bahawa menyembah kepada jin, menyembah batu, menyembah wali, menyembah orang soleh dan selainnya adalah syirik yang merupakan amalan jahiliyah. Memanglah kalau menyembah memang syirik, kita pun tidak berbeza pandangan lah. Kalau memang ada orang pergi sembah jin, atau ada orang pergi sembah batu, ataupun ada orang pergi sembah wali, ataupun ada orang pergi sembah orang yang soleh, itu memang syirik. Tetapi memuliakan para wali, memuliakan batu, berapa pula batu dimuliakan? Ialah yang mana mulia lah, seperti Kaabah. Kaabah tu kan batu. Jadi kita memuliakan Kaabah, kita tawaf di sekeliling Kaabah, kita sembahyang menghadap ke Kaabah. Ya, kita berdoa meletakkan pipi dan juga dada kita ke Kaabah, itu memuliakanlah. Tapi bukan kita menyembah Kaabah. Bukan juga kita menyembah wali. Bila kita itu memuliakan para wali, bertawassul dengan wali, istighasah dengan wali atau dengan orang soleh, itu bukan menyembah. Begitu juga dengan jin. Pada asasnya, meminta tolong kepada jin tidak menjadi syirik. Sebab itulah Nabi Sulaiman alaihissalam ada mendapatkan khidmat jin dalam pemerintahan Nabi Sulaiman. Jin buat kerja-kerja tertentu. Bahkan ketika Nabi Sulaiman ingin supaya istana Balqis dibawa kepada baginda, maka asalnya jin yang menawarkan pertolongan untuk bawa, tetapi dengan izin Allah yang membawa dengan lebih cepat itu adalah manusia, orang yang soleh, bukan jin. Tetapi soal meminta tolong dengan jin ni dia ada isu lain, bukan isu syirik semata-mata. Kerana kalau Nabi itu dipelihara, ada ismah daripada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang biasa cuba-cuba nak berkawan dengan jin, cuba-cuba nak dapatkan pertolongan daripada bangsa jin, maka dibimbangi dia nanti akan sebenarnya berkawan dengan makhluk yang jahat. Dia meminta tolong dengan makhluk yang jahat, yang nanti akan memperdayakan dia, yang nanti akan menjerumuskan dia kepada kerosakan, kejahatan, kefasikan, bahkan boleh jadi juga kepada kesyirikan. Jadi itu isu minta tolong dengan jin tadi. Tapi kalau menyembah kepada jin, itu memang syirik lah. Sebab kenapa kita kata minta tolong kepada jin semata-mata tidak syirik? Kerana syirik tauhid ini dia soal akidah. Soal akidah dia tidak akan berubah. Dia tidak seperti syariat. Kalau syariah antara syariat seorang rasul dengan syariat seorang rasul yang lain, dia boleh jadi berbeza pada perkara-perkara tertentu. Tetapi tidak mungkinlah mengikut syariat Nabi Sulaiman alaihissalam ataupun syariat Nabi Musa itu minta tolong dengan jin tidak syirik. Tapi mengikut syariat Nabi Muhammad SAW, minta tolong dengan jin sudah berubah jadi syirik. Dia tak mungkin. Dia kalau misalnya minta tolong dengan jin dalam syariat Nabi Sulaiman atau Nabi Musa,
alaihi wasallam itu tidak haram. Tapi dalam syariat Nabi kita haram. Itu mungkin. Kerana itu syariat. Tapi kalau dulu tak syirik, sekarang dah jadi syirik, itu tak mungkin. Tapi bukanlah berarti kita kata, oh, oleh itu umat Islam bolehlah pergi minta tolong dengan jin. Tidak semudah itu. Kerana ada konsep menyekat jalan yang membawa kepada kejahatan, menyekat jalan yang boleh membawa kepada kekufuran dan kesyirikan. Jadi kalau dengan bangsa jin ini, kita tahu dia tidak sama seperti kita. Alangkah kita berinteraksi dengan sesama manusia pun kita kerap tertipu, kita kerap terpedaya. Ada juga manusia yang terjerumus dalam kefasikan dan juga kekufuran akibat terpedaya dengan manusia. Apatah lagi dengan bangsa jin yang secara asasnya kita berbeza dengan mereka. Mostly kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Jadi kemungkinan untuk terpedaya dan tertipu itu sangat tinggi. Maka daripada sudut itulah kita itu dilarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang membawa kepada kerosakan tadi, seperti meminta tolong kepada jin dan sebagainya. Bukan kerana pada asasnya syirik, tapi pada asasnya ia boleh membawa kepada kerosakan. Dan antara kerosakan itu boleh jadi adalah kesyirikan kerana tipu daya kaum jin ini. Tapi kalau semata-mata memuliakan batu yang Allah sendiri muliakan, umpama Hajarul Aswad, Allah letakkan pada posisi yang mulia sehingga Nabi SAW sentiasa mengucup Hajarul Aswad, bukan menyembah. Bahkan kan masyhur daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata-kata beliau, kalaulah tidak kerana beliau melihat bahawa Nabi SAW mengucup kepada Hajarul Aswad, Sayyidina Umar pun tidak mahu mengucup. Semata-mata kerana mengikut sunnah, maka Sayyidina Umar kucup. Tapi daripada segi hakikat, ia batu. Ia hanya batu. Tapi batu yang Allah letakkan pada posisi tertentu. Kaabah hanya batu. Tapi ada kelebihannya, ada berkatnya. Kita solat menghadap Kaabah, kita tawaf keliling Kaabah. Jadi, beza kan? Jangan pula orang Islam jadi macam orang kafir. Orang kafir kita boleh faham. Saya masih ingat, tak silap saya, masa saya darjah 4, ada kawan saya bangsa India, mungkin agama Hindu, dia komplain lah, dia kata kamu orang Islam cakap tak bagus sembah batu, tapi kamu sendiri sembah batu. Saya kata, kat mana sembah batu? Dia kata tu, Kaabah tu, kamu sembah Kaabah. Jadi dia tak faham. Saya terangkan, kita bukan sembah Kaabah, kita hanya sembah Allah. Semua Allah yang perintahkan kita sembahyang dalam keadaan menghadap ke Kaabah. Because kita sembahyang, of course kita akan menghadap kepada suatu arah. Bukan berarti kita menyembah arah tersebut. Kalau di rumah kita, mungkin kita menghadap ke dinding, bukan sembah dinding. Kalau di rumah kita, mungkin kita menghadap ke tiang, kerusi atau sebagainya. Bukan berarti kita menyembah kepada benda-benda itu, tapi itu hanya arah yang kita menghadap. Jadi dalam syariat kita, kalau sembahyang itu, kita disyaratkan menghadap ke arah kiblat, iaitu ke arah Kaabah. Jadi Kaabah ini dimuliakan, bukan disembah. Para wali dimuliakan, bukan disembah. Orang soleh dimuliakan, bukan disembah. Tetapi Syekh Abdul Wahab memberi gambaran bahawa seolah-olah umat Islam tu begitu jahil sehingga menyembah batu, menyembah wali, menyembah orang soleh, menyembah jin dan seumpama dengannya. Jadi ini adalah satu bentuk su'uzon yang membawa kepada takfir. Kerana jelas kalau menyembah kepada selain pada Allah tu kafir. Betul lah tu dia kata. Syirkun min amalil jahiliyah tu betul. Kalau sembah memang syirik. Tapi realiti tidak demikian. Realiti umat Islam majoriti lah, kalau ada seorang dua na'udzubillah yang terjerumus kepada kesyirikan, kalau ada segelintir yang terjerumus kepada riddah, kemurtadan, itu tidak dinafikan. Tapi bila Nabi SAW memberi jaminan, berarti tidak akan majoriti umat Islam jadi begitu. Sedangkan di sisi Muhammad Abdul Wahab dan pengikut beliau, memang mereka percaya majoriti umat Islam sudah terjerumus dalam kesyirikan. Jadi yang menyelamatkan mereka adalah Syekh Abdul Wahab. Wa annaha a'malu Abi Jahlin wa amsalihi. Mana ada Abu Jahal sembah wali? Mana ada Abu Jahal sembah orang soleh? Abu Jahal sembah batu, sembah kayu. Ya, itu Abu Jahal. Dan kita setujulah kalau memang sembah batu, sembah kayu, atau sembah wali, sembah nabi pun itu memang syirik. Tapi Abu Jahal tidak sembah wali. Abu Jahal tidak menyembah kepada orang soleh, hanya menyembah pada berhala. Jadi daripada kalangan orang kafir Quraisy, mereka menyembah Lata, Uzza, Mana, dan mereka menyembah
kubur. Ini pun saya tak pastilah betulkah orang musyrikin itu mereka menyembah kubur, sebab sepanjang yang kita baca sejarah sirah, rata-rata itulah mereka menyembah kepada berhala, asnam, ibadatul asnam. Tapi memanglah kalau ada yang di kalangan mereka yang sembah kubur, menganggap kubur itu Tuhan ataupun menganggap orang yang dalam kubur itu Tuhan, ia syirik. Bukan mereka saja. Di zaman kita pun kalau ada orang yang demikian, tapi secara jujurlah yang pergi ke kubur walaupun mereka bertawasul, beristighosah sekalipun, mereka tidak menganggap kalau orang dalam kubur itu Tuhan atau mempunyai sifat ketuhanan. Habis kalau tidak ada sifat ketuhanan, kenapa mereka minta tolong? Adalah minta tolong kan boleh atas kepada makhluk. Buktinya kita membenarkan minta tolong kepada makhluk yang masih hidup. Bukan kerana makhluk yang masih hidup berkuasa selain daripada Allah. Tapi makhluk yang masih hidup itu dijadikan sebab oleh Allah untuk membantu kita. Sebagaimana makhluk yang telah meninggal dunia juga Allah jadikan sebab untuk membantu kita. Tapi mereka dah mati, macam mana mereka nak bantu? Umumnya adalah dengan doa. Kerana sebagaimana Allah Ta'ala mentakdirkan orang hidup boleh berdoa, boleh bergerak, boleh berlari. Allah takdirkan orang meninggal dunia itu di alam ruh dia masih boleh berdoa. Itu bukan satu perkara yang mustahil. Itu satu perkara yang harus, dan perkara yang harus ini apabila ada dalil-dalil yang menguatkan, hadis-hadis yang menjelaskan bahawa di alam ruh itu berdoa. Ini Wahabi dia selalu gagal faham. Dia kata ini hadisnya dhaif. Lah, kamu langsung tak ada hadis yang mengatakan kalau orang-orang dalam kubur itu tidak lagi boleh berdoa. Jadi asalnya benda itu harus. Adakah orang dalam kubur boleh berdoa kepada Allah? Boleh jadi, boleh tidak. Tapi bila sudah ada dalil walaupun dhaif, dia sudah memberatkan keseimbangan itu ke arah boleh. Jadi benda itu asalnya jawas akli, harus secara akal, telah menjadi jawas syar'i, harus juga secara syarak. Kerana sudah ada indikasi bahawa memberatkan sebelah berlaku. Mereka yang kata tak boleh itu pun tidak ada dalil pun. Bahkan mereka lupa bahawa idola mereka Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri pun tidak sampai menafikan bahawa orang-orang soleh di alam arwah mereka boleh mendoakan kepada orang-orang yang masih hidup. Tinggal lagi beliau berpandangan kita tak boleh minta doa mereka. Mereka boleh doa, cuma kita tak boleh minta supaya mereka doakan, tak boleh. Kerana kata dia saddal li zari'ah, menyekat jalan. Bukan kerana ada dalil Quran atau hadis, tidak. Itu hanya kita kata yang paling tinggi adalah ijtihad beliau. Beliau seorang ulama, beliau berijtihad demikian, dan ijtihad beliau boleh salah. Bukan hanya kita kata ulama tidak maksum itu hanya kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, ulama tidak maksum. Lebih-lebih lagi terpakai kepada Imam Ibn Taymiyah, kerana beliau pun selain daripada tidak maksum, beliau bukan generasi salaf yang mempunyai keutamaan berbanding dengan ulama-ulama salaf yang imam mazhab yang empat tadi. Mereka sekurang-kurangnya ada keutamaan khairul quruni qarni summal lazina yalunahum summal lazina yalunahum. Sebaik-baik kurun ataupun generasi adalah kurun saya. Kemudian yang selepas daripada mereka, kemudian yang selepas daripada mereka. Al-Imam Ibn Taymiyah tidak termasuk. Beliau pada kurun ke-8. Bukannya kurun ke-3, kurun ke-2. Tidak. Jadi, ini kesalahan yang berada dalam pemikiran. Syekh Ibn Baz ni beliau bukan orang jahil. Syekh Ibn Baz beliau ulama. Beliau orang yang berilmu. Tetapi sudah pemikirannya sudah dipengaruhi oleh cara berfikir yang tidak betul. Iaitu cara berfikir yang menganggap orang Islam selain daripada yang mengikut pada Syekh Abdul Wahab adalah penyembah kepada selain daripada Allah. Musyrikun lah. Itu tidak betul. Kemudian dia kata lagi. Kemudian fabayyana linnasi wa hadallahu ala yadayhi man hada. Jadi dia kata Syekh Abdul Wahab ni lah yang menerangkan tauhid ni kepada orang ramai. Dan Allah telah memberi hidayah di atas kedua tangan Abdul Wahab ni. Mana ulama Abdul Wahab ni? Allah memberi hidayah kepada orang yang mendapat hidayah. Thumma ammati da'watu bilad Najdin wal Hijaz wa baqiyatil jaziratil Arabiyah. Kemudian dia kata dakwah Abdul Wahab ni telah menyeluruh di negeri Najd, di Hijaz dan juga di
tempat-tempat lain di Jaziratul Arab. Jadi wantashara fiha tauhid wal iman, maka tersebarlah kepada kawasan ini tauhid dan iman, seolah-olah sebelum itu tidak ada tauhid. Ulama-ulama yang hidup sebelum Banu Abdul Wahab itu adalah musyrikun. Ini takfir jama'i. Ini mengkafirkan umat Islam secara pukul rata. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah tidak mudah-mudah mengkafirkan ahli kiblah. Hatta kalau di ahlul bid'ah sekalipun, semata-mata di ahlul bid'ah, ya, dia sesat. Tapi dia belum tentu kafir lagi. Kena lihat level kesesatan dia itu, adakah sampai melanggar perkara-perkara asas ahli sunnah wal jamaah ataupun sehingga melanggar perkara-perkara pokok Islam. Kalau melanggar perkara-perkara pokok yang Islam, itu memang jadi kafir. Tapi kalau sekadar melanggar perkara-perkara pokok ahli sunnah wal jamaah, maka itu menjadi ahlul bidah, ahlul bidah, atau ahlul bidah. Belum lagi menjadi kafir. Tapi ini sempoi, simple je. Dia anggap orang lain pada masa itu majoritinya dah kafir. Mau Abdul Wahab datang berdakwah, mereka pun jadi Islam balik, jadi bertauhid semula. Wa tarakan nasu syirka billahi wa ibadatal kuburi wal awliya ibada an kanu ya'budunaha illa man rahimallah. Ini tuduhan yang sangat jahat, ya. Lalu kata dia, orang ramai pun meninggalkanlah syirik kepada Allah, meninggalkan menyembah kubur dan menyembah wali. Mana ada orang sembah kubur? Orang Islam sembah kubur. Mana ada orang Islam sembah wali? Ini hanya sangkaan buruk. Bila pergi ke kubur, berdoa di kubur, itu sembah kubur. Ataupun bertabaruk, ambil berkat atau tawassul, menyebut nama orang dalam kubur tu, ya Allah dengan berkat wali Allah yang bermakam di sini, ataupun istighasah, ya. Terus menyeru macam ya Syekh Abdul Qadir Jilani, terus dia kata itu syirik, dia sembah. Jadi ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah yang sayyi'ah dalalah. Ini bid'ah yang buruk lagi sesat. Mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia menuduh dengan sebab dakwah Abdul Wahab ni lah, kata dia, tauhid dan iman itu tersebar dan manusia pun telah meninggalkan kesyirikan kepada Allah dan meninggalkan menyembah kubur dan para wali selepas mereka itu dahulu menyembah kepada kubur dan wali, kecuali segelintir yang dirahmati oleh Allah. Maknanya illa man rahimallah, ini adalah satu uslub yang siapa yang faham uslub bahasa Arab, ini menunjukkan yang illa tu sedikit. Bila kalau kita guna usul illa man rahimallah tu, seolah-olahnya yang terkecuali daripada menyembah kubur dan wali ni minoriti. Majoriti sembah kubur, majoriti sembah wali. Ini tuduhan mereka. Balkana ba'dhum ya'budu unasan majanin la uqula lahum. Bahkan sebahagian daripada umat Islam, kata dia, ba'dhum ni tak kata majoriti lah, tapi adalah, kata dia, sebahagian daripada umat Islam ni menyembah manusia gila yang tak ada akal. Wa yusammunahum awliya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Jadi bagi dia yang dikatakan wali oleh umat Islam tu orang gila. Padahal ialah mungkin adalah satu dua wali yang zahirnya tu nampak macam orang gila, pakaiannya, cara hidup dia. Tapi ramai saja wali-wali Allah yang ulama-ulama, orang-orang biasa yang tidak pelik, yang tidak luar daripada kebiasaan manusia, ramai. Aku ada seorang dua dia wali, tapi yalah, mungkin sudah lalu nampak macam orang gila, pakaiannya buruk, mungkin hanya duduk di tepi-tepi jalan, mungkin ada, tapi tidak ada sampai menyembah kepada orang gila. Ini suuzon yang parah. Wa hadha min azimi jahlihim alladhi kanu waqi'ina fihi. Jadi kata Ibn Baz, ini adalah kerana besarnya kejahilan mereka, yang mana mereka terjerumus di dalam kejahilan tersebut. Ini boleh kita dapati catatan ini dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Ibn Baz di muka jilid 8 muka surat 31. Himpunan fatwa-fatwa dan juga penulisan-penulisan Syekh Ibn Baz. Baik. Kemudian tambah lagi. Fasara min jumlatil musyrikina ubadul kuburi wal asnami wal asjari wal ahjari alladhina yastaghisuna bi ashabil kubur
wa yatabarrakuna bi kuburihim wa yad'unahum aw yatufuna bi kuburihim yarjuna naf'ahum wa thawabahum aw yastaghisuna bihim aw yatlubuna minhumul walada awil madada أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام أو يستغيثون بالنجوم أو بالجن أو بالملائكة أو بالأنبياء أو بغيرهم من المخلوقات كل هذا نقض لقول لا إله إلا الله. Tengok. Maka dakwa Syekh bin Baz, maka jadilah mereka ini daripada kalangan orang musyrik, penyembah kubur dan penyembah berhala. Adakah orang Islam sembah berhala? Adakah Islam sembah kubur? Dan penyembah pada pokok. Jadi kita kebelakangan ini difitnah. Bawa mazhab pokok kata dia. Kerana kita benarkan orang tak tolong dengan pokok. Siapa yang benarkan? Ini namanya fitnah. Ada ke? Ceramah kita bertahun-tahun ada dalam YouTube, ada dalam Facebook. Ada ke? Pernah ke kita anjurkan umat Islam minta tolong kepada pokok? Tapi semata-mata kerana fitnah jahat yang dibuat berkaitan dengan apa yang dibincangkan dalam mesyuarat, yang dia pun tak mahu. Saya dah banyak kali cakap, ya, kalau betul siarkan sepenuhnya, biar orang boleh nilai apa sebenarnya yang dibincangkan dalam mesyuarat. Jangan tebuk-tebuk secara potong-potong, bagi bayangan yang tak betul. Demi Allah, yang menimbulkan idea kalau boleh minta tolong dengan wali, maka boleh minta tolong dengan pokok, tu bukan kami. Bahkan kami yang cuba terangkan benda tu tak boleh. Mereka yang tanya apa dalil tak boleh. Adakah dalil kata tak boleh minta tolong dengan pokok? Padahal pokok tu tak ada dosa. Padahal pokok tu bertasbih kepada Allah. Itu mereka punya idea. Tiba-tiba diceritakan kepada orang awam seolah-olah kami yang membenarkan minta tolong dengan pokok. Waliyazubillah. Cuma dia kata, kalau minta tolong dengan iktikad, keyakinan bahawa Allah yang beri pertolongan, ialah tidak sampai syirik. Tapi tidak disyariatkan. Itu dia tidak dapat beza. Simple saja. Kalau satu orang makan daging babi, dan iktikad dia bukan daging babi yang mengenyangkan, tapi Allah yang mengenyangkan dia, memang tidak syirik. Tapi bukan berarti makan daging babi itu disyariatkan, bahkan diharamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dah cerita sembah kubur, sembah berhala, sembah pokok, sembah batu. Fokusnya apa? Alladzina yastaghisuna bi ashabil kubur. Iaitu orang-orang yang meminta tolong dengan penghuni-penghuni kubur. Ini tidak syirik. Di sisi dia syirik lah. Di sisi kita Ahlussunnah wal Jamaah minta tolong dengan makhluk tidak syirik. Hidup atau mati tidak ada beza. Kalau kamu dengan etikad makhluk yang beri pertolongan bukan Allah, ya dengan makhluk yang hidup juga syirik. Sebab itu saya kata pengikut Ayah Pin, minta tolong dengan Ayah Pin masa Ayah Pin hidup, dia syirik. Bukan masalah Ayah Pin boleh tolong tak boleh tolong. Masalahnya pengikut Ayah Pin, bila tak tolong Ayah Pin, bagi dia Ayah Pin itu Tuhan. Bagi dia pertolongan itu memang dari Ayah Pin. Dan Ayah Pin Tuhan. Memang syirik. Apa cerita Ayah Pin hidup mati tidak relevan. Nabi mereka memejamkan mata kepada riwayat yang dibawa oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, iaitu tentang minta tolongnya seorang sahabat, ataupun tak kisahlah kalau bukan sahabat sekalipun, di makam Nabi SAW, dan perbuatan itu tidak dibangkang langsung oleh mana-mana sahabat yang hidup pada zaman itu, termasuk tidak dibangkang oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Apa Sayyidina Umar tidak mempertahankan tauhid? Apa Sayyidina Umar membenarkan syirik? Hanya kan Wahabi lebih peka tentang tauhid dan syirik berbanding dengan Sayyidina Umar. Ini angan-angan yang bodoh di kalangan orang Wahabi. Panaslah Wahabi dengan ayat ni. Tapi nak buat macam mana? Memang bodoh. Terbukti. Mereka pun kata kita bodoh, tapi tuduhan mereka tidak ada bukti. Bila kita kata mereka bodoh, jelas ada pula. Kamu dah cerita orang sembah kubur, sembah berhala, sembah pokok, sembah batu, tiba-tiba ceritanya orang tu minta tolong dengan orang mati, ambil berkat dengan mereka, menyeru kepada mereka, atau tawaf di kubur mereka. Tidak ada yang namanya ibadah tawaf di kubur. Kamu yang melakukan tawaf, mungkin dia datang oleh kerana orang ramai, jadi masing-masing ambil masa sekejap, yang sudah selesai berdoa dan sebagainya, mereka bergerak. Yang baru sampai, mereka datang, kemudian mereka bergerak lagi. Itu bukan tawaf. Mana ada orang nawai tu tawaf indah hazal kubur? Kalau orang yang buat tu orang yang sangat jahil, itu kalau kejahilan kita pun tolak.
Tidak ada yang namanya ibadah tawaf di kubur. Bahkan tidak ada yang namanya ibadah tawaf kecuali di Kaabah. Sebab itu ketika solat tarawih di zaman salafus soleh, sehingga ada pandangan dalam mazhab Imam Malik rahimahullah taala bahawa solat tarawih itu 36 rakaat. Kerana asalnya 20 rakaat. Tetapi setiap 4 rakaat ada break. Kerana kita tahu ya solat tarawih zaman salafus soleh bacaan itu panjang. Jadi setiap 4 rakaat itu panjang. Mereka rehat sekejap. Jadi rehat sekejap itu di Makkah, ramai yang isikan masa rehat itu dengan tawaf sunat di Kaabah. Tetapi yang di Madinah, mereka tidak boleh tawaf. Why not tawaf kubur Nabi SAW? Kan kubur Nabi itu mulia. Kerana mulianya Nabi SAW yang bermakam di situ. Tapi tetap tidak disyariatkan tawaf kubur Nabi, apatah lagi tawaf kubur orang lain. Kubur Nabi sendiri tidak disyariatkan tawaf. Jadi yang di Masjid Nabawi, apa yang mereka buat ketika menunggu tarawih didirikan semula, maknanya 4 rakaat rehat, apa yang mereka buat waktu rehat, mereka solat sunat dengan ringan 4 rakaat. Jadi 4 kali break, kali 4 rakaat jadi 16. 16 campur dengan 20, tarawih yang sedia ada jadi 36. Campur dengan 3 witir jadi 39. Jadi oleh kerana dalam mazhab Imam Malik ada mereka itu merujuk kepada apa yang dipanggil sebagai amal ahli Madinah, perbuatan ahli Madinah sebagai sumber hukum, maka adalah pandangan dalam mazhab Imam Malik mengatakan sebenarnya solat tarawih itu 36 rakaat. Kerana ahli Madinah buat begitu. Sebenarnya yang jadi 36 itu bukan kerana tarawihnya, tapi kerana apa yang mereka lakukan selang tarawih. Jadi yang penting adalah mereka tidak tawaf. Walaupun Madinah kita tahu masih lagi tanah suci, tapi tidak disyaratkan tawaf, apatah lagi tawaf kubur dan sebagainya. Itu tidak ada. Yang ada hanya mereka pergi ziarah. Dia pergerakan mereka itu bukan tawaf. Itu hanya kebetulan lah, macam kita ziarah makan Nabi SAW juga. Yang ni dah sekejap dah jalan. Yang ni lagi datang masuk jalan. Yang mana tak puas lagi, pusing lagi. Keluar, pusing lagi. Itu bukan tawaf dengan tiba-tiba ibadah tawaf. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Buruk betul sangkaan mereka. Kononnya orang yang berziarah kubur tu tawaf. Ya. Dia Malaysia pun ada orang cakap macam ni. Kalau sambut maulid dengan ceramah dengan apa boleh. Tapi janganlah sambut maulid dengan tawaf kubur. Lah. Siapa yang sambut maulid dengan tawaf kubur? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yarjuna naf'ahum wa thawabahum. Mengharapkan manfaat daripada mereka dan pahala daripada mereka. Pahala daripada Allah. Manfaat secara asbab, ya mungkin. Sebab kita ziarah kubur orang yang soleh, kita dapat kebaikan. Sebagaimana sebab kita ziarah orang soleh ketika mereka hidup, kita dapat kebaikan. Kerana kebaikan itu daripada kesolehan, bukan daripada hidup atau matinya. Kalau kita hidup atau mati, ziarah orang hidup tak syirik, ziarah orang mati syirik, makanya ziarah orang-orang hidup walaupun fasik atau tidak fasik. Kerana yang pentingnya hidup, tidak. Yang pentingnya bukan hidup, yang pentingnya soleh. That's why kebaikan itu daripada mazhari orang soleh, bukan daripada mazhari orang fasik. Bahkan kita disuruh menjauhi orang fasik, bimbang terpalit kefasikan mereka kepada kita. Padahal mereka masih hidup. Au yastaghisu bihim, atau beristirasah dengan mereka, dengan wali-wali ini. Tak ada masalah. Saya dah tanya ketika mesyuarat di Perlis. Adakah dalil yang mengharamkan minta tolong dengan wali-wali yang telah meninggal dunia? Oh, kata dia banyak. Dalil banyak kata dia dalam Quran dan sebagainya. Saya kata okeylah, bab bagi satu dalil. Kata banyak, kadang 10 dalil. Bab satu je, bukan kita nak dengar sampai 10-10. Satu dalil cukup. Tak ada. Diam. Kok dia lupa Ustaz? Yalah, seorang mungkinlah lupa. Habis yang lagi 14 orang, yang lagi 15 orang, takkan semua lupa. Dalam banyak-banyak dalil tu semua lupa semua dalil. Tak mungkin. Hakikatnya tak ada dalil. Hanya taklid. Taklid buta ni bagi taklid dan terkeji macam ni lah. Dalil tak ada, tapi taklid semata-mata. Cakap sembang dekai. Oh, kita apa-apa agama terbina atas dalil. Oh, kita ni tak boleh taklid, dah kita kena nilai. Dah, mana dalil hampa? Tidakkah hampa taklid betul-tuli kepada Muhammad Abdul Wahab? Tapi kalau kata Wahabi, marah. Menting. Oh, dia ni sikit-sikit Wahabi, sikit-sikit Wahabi.
Dah perangai kamu, pemikiran kamu, cara percakapan kamu, ideologi kamu, dah macam Wahabi sebiji. Tak mau ngaku Wahabi lagi. Dalam-dalam tak ngaku Wahabi, bila kita suruh Wahabi dikekang apa semua, marah pula. Ustaz aku ni, tak ada benda baru. Syed Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nah, apa masalahnya? Dah kalau masalah tu masih berterusan, nah, Syiah, adakah salah kita terangkan supaya orang kekang Syiah? Dia ni asyik Syiah, Syiah, Syiah. Ya, Syiah masih ada ancaman dia. Nah, kalau kita cadangkan supaya dikekang fahaman liberal, liberal ni membahaya, nanti benda yang haram nak dihalalkan, benda yang halal nanti diharamkan, nanti kebebasan yang melampau. Oh, dia ni sikit-sikit liberal, liberal, liberal. Ya, masalah masih ada. Kalau kamu bukan liberal, kenapa kamu nak terasa? Kalau kamu bukan Syiah, kenapa kamu nak marah? Kalau kamu bukan Wahabi, kenapa kamu kepanasan, terbakar? Kenapa? Nah, ini masalah. Bukan Wahabi, tapi tak mau pula orang tolak Wahabi. Dah kamu bukan Wahabi, jangan sibuk. Biar kita yang deal dengan Wahabi, dah kamu bukan Wahabi. Kok kamu malu-malu kucing, itu masalah kamu lah. Kemudian dia kata, nah, meminta daripada mereka anak dan juga pertolongan, bukan minta daripada makhluk. Kalau kamu pergi minta tolong dengan doktor, doktor kami dah kahwin 10 tahun, tak dapat anak, boleh tak doktor bantu kami dapat anak? Bukan minta tolong dengan doktor secara hakikat. Maknanya mendatangkan asbab, doktor tu ikhtiar, buat rawatan, bagi ubat, bagi hormon, yang bagi anak Allah. Ya Allah. Antara hakikat dan sebab tak boleh faham tu jangan masalah besar Wahabi ni. Minta tolong daripada wali pun samalah. Kami ni susah nak dapat anak. Tolonglah. Tolong tu bukannya tolong wali yang bagi anak. Wali hanya boleh doakan. Kalau Allah perkenankan doa dia, dapatlah kita anak dengan berkat doa wali. Habis dia dah mati, apa masalah? Kamu yang beku seolah-olah pemikiran tu dah menghampiri pada pemikiran orang kafir. Pemikiran orang kafir, hidup ni hanya atas dunia. Mati dah tak ada apa. Kita orang Islam bukan macam itu. Hidup atas dunia, hidup atas dunia. Hidup di alam barzah ada kehidupannya. Bahkan untuk orang mati syahid tu kan Allah bagi tahu bahawa abal ahya, bahkan mereka tu hidup. Walakin la tash'urun, hanya kan kamu yang tak sedar. Jadi ada kehidupan di alam barzah untuk orang mati syahid, untuk para nabi, untuk para wali, ada kehidupannya. Bukan macam pemikiran orang kafir, mati-matilah jadi tanah, jadi debu, dah tak ada apa dah. Itu orang kafir punya pemikiran, jangan kita ikut-ikut. Dan apa yang seumpamanya daripada apa yang dilakukan oleh penyembah kubur, dia guna istilah penyembah kubur. Kita setuju kalau sembah kubur syirik, kalau sembah berhala ia syirik. Atau mereka meminta tolong dengan bintang dan dengan jin, ya kita dah terangkan dengan bintang tak adalah minta tolong, sama lah minta tolong dengan pokok, apa hal pula, ya apa hal kami minta tolong dengan pokok? Adakah Allah jadikan pokok itu asbab? Tidak. Adakah Allah jadikan bintang itu asbab pertolongan? Tidak. Kalau jin, ya, tapi risiko tinggi. Ya. Malaikat, ya, malaikat boleh menolong. Kalau asbab dia, bukan sembah malaikat. Nabi, ya, Nabi jadi sebab pertolongan, bukan sembah Nabi. Atau bigharihim minal makhlukat, ataupun meminta tolong daripada makhluk-makhluk yang lain. Tak ada masalah. Tak tolong dengan makhluk atau jalan asbab boleh. Betul, tolong dengan pokok boleh lah. Ada ke pokok tu jadi asbab, bang? Adakah Allah jadikan pokok itu asbab pertolongan dengan cara kau pergi kepada pokok dan kau minta kepada pokok? Adakah begitu? Kan tidak. Jadi bila kita terangkan, mereka potong-potong video kita bagi gambaran seolah-olah yang kita katakan boleh tu pergi pada pokok, wahai pokok minta tolong saya. Mana ada? Kenapa tak tunjuk the full video? Kan kita dah terangkan, kalau pergi minta tolong macam tu bodoh. Sebab Allah tidak jadikan asbab pertolongan dalam bentuk macam itu. Kalau nampak satu manfaat daripada pokok, boleh. Tapi ada caranya. Ada sejenis pokok, dipotong, ditebang, dijadikan kayu, dijadikan papan. Jadi kalau dapat manfaat daripada pokok dalam bentuk rumah, perabot dan sebagainya. Ada setengah pokok pula dijadikan sebab kemanfaatan daripada bentuk khasiat akarnya, khasiat daunnya, direbus, diminum, sembuh dari penyakit. Ya, bukanlah, ya pokok sembuhkanlah penyakit saya. Itu siapa yang cakap macam itu? Tapi mereka tak kisah pun. Oleh kerana tolak Wahabi, tak apa, halal. Kita halal fitnah dia, tak ada masalah. Fitnah tu
Hanya tak boleh kalau fitnah orang Wahabi. Tapi kalau orang Wahabi fitnah hadis sunnah wal jamaah, halal, halalan thayyibah. Apa punya pemikiran macam ni? Panas Ustaz. Yalah. Uh, Benda panas. Kita cerita cool pun panas. Kita cerita panas lagilah panas. Ya. Baik. Jadi, kata dia minta tolong dengan makhluk, tak ada masalah. Kullu hadza naqdun liqauli la ilaha illallah. Dia kata semua ni membatalkan kalimah la ilaha illallah. Tak betul ya. Ini keliru. Lepas tu kita tolak Wahabi. Pemikiran dia keliru. Dia kan cakap kita menghasut pula. Habis kita tolak Syiah macam mana? Menghasut lah. Tolak liberal macam mana? Saya tolak Wahabi menghasut. Kau lah Wahabi kot. Pula tak mengaku pula. Mengaku je lah. Saya Wahabi. Saya tak setuju. Wahabi discard. Saya menyuruh kepada kerajaan benarkan amalan Wahabi. Kan senang terang-terang macam tu. Wa syirkun billahi yunafi tauhida wa yudaduhu. Dia tak ada masalah lah. Syirik dengan Allah tu menafikan tauhid. Betul lah. Kita pun setuju. Tapi benda-benda yang kamu sebut tu sebenarnya tidak dilakukan oleh orang Islam. Sembah berhala, sembah apa semua tu. Wa mukhalifu liqauli jalla wa ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tak ada masalah. Ini ayat Quran ni betul. Cara kamu pakai dia yang salah. Majmu' Fatawa Maqalat Ibn Bas. Tapi ni tanakut. Wahabi selalu tanakut. Kontradiktori. Bab lain dia tak bagi pula orang menuduh kafir. Wa bihadza yu'lamu annahu la yajuzu li ta'ifatil muwahhidin alladhina ya'taqiduna kufra 'ubadil qubur ay yukaffiru ikhwanahum al-muwahhidin alladhina tawaqqafu fi kufrihim hatta tuqama 'alaihimul hujjah. Dengan itu diketahuilah bahawa tidak harus bagi orang-orang yang bertauhid yang beriktikad bahawa kafir penyembah kubur ini tak boleh mereka mengkafirkan saudara-saudara mereka yang bertauhid yang tawakuf tidak mahu mengkafirkan sehinggalah tertegak ke atas mereka itu hujah. Jadi penyembah kubur kalau bagi kita tak ada ragu-ragu kafir. Apa pula kita tak mengkafirkan penyembah kubur? Penyembah kubur kafir. Tapi yang tabaruk istighosah bukan penyembah kubur, itu masalahnya. Takut. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Next kita akan sambung di muka 61. Pendirian tokoh yang seterusnya iaitu Syekh Ibn Utsaimin. Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Utsaimin inilah yang dikatakan tokoh salaf. Mana ada salaf? Mereka hidup zaman dengan kita. Mereka Wahabi, bukannya salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Cek sekejap. Mungkin kekeluhan tentang sembah kubur ni datang dari negara jiran Indonesia. Banyak video di sana yang agak menunjukkan ada kubur wali dalam masjid atau surau. Okey, kubur dalam masjid dan surau ni boleh berlaku. Bahkan kalau kita tengok kubur Nabi SAW pun seolah-olahnya dalam masjid. Asalnya tidak. Kubur Nabi sebenarnya adalah rumah Nabi SAW bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi rumah Nabi SAW adalah di sebelah masjid. Bukan dalam masjid, tapi bila masjid diluaskan, jadilah kubur itu dalam masjid. Jadi semata-mata ada kubur dalam masjid bukan berarti orang pergi masjid itu menyembah kubur. Bahkan banyak juga masjid yang ada kuburan di depannya. Jadi kalau orang itu bersembahyang menghadap ke arah kiblat, oleh kerana kuburan itu di depan, maka seolah-olah menghadap ke kubur. Adakah mereka menyembah kubur? Tidak. Cuma memang kita tidak nafikan ada sebahagian amalan-amalan di Indonesia itu adalah merupakan bid'ah yang sayyi'ah, ya. Bid'ah yang misalnya bersujud di kubur itu tak boleh. Kalau dengan niat menyembah memang syirik. Tapi paling tidak pun siapa suruh sujud di kubur? Sujud itu ibadah. Sujud apa yang kamu buat di kubur tu? Sujud tilawah ke? Sujud syukur ke? Sujud apa? Kenapa di kubur? Jadi memang kita tidak nafikan. Tapi kalau semata-mata ada kuburan, itu boleh berlaku. Memang berlaku kepada makam Nabi SAW yang asalnya kuburan baginda adalah
sebelah masjid, tapi bila masjid itu diluaskan seolah-olah kuburan itu di dalam masjid, sebenarnya tidak. Dan boleh berlaku ya, demikian. Misalnya ada kuburan, kemudian orang bina masjid di keliling kuburan. Jadi seolah-olah kuburan itu dalam masjid. Tapi kalau kita sengaja nak mengkebumikan jenazah dalam masjid, dia tak boleh. Kerana jenazah itu kan dia secara umumnya dia akan reput, jadi akan najis. Kita memasukkan sesuatu yang akan bernajis ke dalam masjid. Tapi tidak demikianlah dengan jasad para nabi. Tapi bukan isunya. Ni masjid, kita pergi ke bumi jenazah dalam masjid. Tidak begitu ya. Biasanya yang berlaku adalah dia dah dikebumikan di situ, tiba-tiba masjid itu dibuat di sekeliling. Ataupun paling-paling pun kuburan itu sebenarnya di luar masjid, di depan atau di belakang masjid atau di tepi masjid, itu tak ada masalah. Tapi katalah kuburan itu di depan masjid sekalipun. Saya lihat di Taiping misalnya, di Masjid Taiping tu, ya kuburan depan masjid. Berarti kalau orang sembahyang dan menghadap ke Kaabah, berarti mereka akan menghadap ke arah kuburan. Bukan mereka sembah kubur. Na'udzubillah. Saya biasa sembahyang di situ, langsung tidak terlintas dalam hati kita oleh kerana ada kubur di depan, maka saya sedang menyembah kubur. Na'udzubillah. Tidak ada. Jadi, memang ajaran-ajaran sesat berada di Indonesia sana. Bahkan saya percaya lebih banyak lagi ajaran-ajaran yang sesat di sana. Mereka ramai kan. Mereka berkali ganda lebih ramai daripada rakyat kita. Jadi kesesatan pun lebih banyak secara nisbahnya, itu logik. Tapi sepatutnya janganlah diambil gambar-gambar yang tak betul tu dipukul rata untuk mengharamkan yang betul. Kalau ada yang sujud ke kuburan, itu jelas bid'ah yang sayyi'ah, yang tidak dituntut dalam syariat. Tetapi oleh kerana ada yang sesat, yang menyeleweng, masa ada orang tanya pada saya, macam mana dengan zikir dengan goyang punggung? Saya pun tak faham apa cerita pula zikir goyang punggung. Saya kata, kalau orang tu berzikir sambil jogging, mungkinlah punggung dia bergoyang. Yalah, orang jogging kan, ada pula orang jogging punggung dia tak goyang. Tapi rupanya ada satu video, saya tak perasan video masa tu, masa ditanya tu saya tak perasan. Video tu tunjukkan perempuan, dia macam menggoyangkan punggung dia di khalayak ramai sambil diiringi oleh alunan so-called zikir. Bukan zikir pun sebenarnya. Dia orang ni ingat kalau bunyi bahasa Arab dia zikir. Itu adalah mungkin lagu Arab atau apa. Tapi kalaupun zikir, itu bid'ah yang sayyi'ah. Ada pula zikir sambil menungging dan goyang punggung di khalayak ramai macam itu, atau seorang-seorang sekalipun, siapa suruh berzikir macam itu. Jadi benarlah ya, kadang-kadang benda yang berlaku lain lalu dipersalahkan benda yang lain. Itu namanya guilty by association ya. Oleh sebab mereka buat benda salah di kubur, kita yang tak buat benda salah juga dianggap salah. Ini